Salam sejahtera dan selamat hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini segmen 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Sebelum itu kita nak mulakan sedikit dengan perkembangan banjir, iaitu jumlah mangsa banjir di seluruh negara kekal diparas lebih 35,000 setakat pukul 1 tengah hari. Menurut portal info bencana JKM, seramai 35,456 orang daripada 10,051 keluarga ditempatkan di 279 pusat pemindahan sementara PPS di 5 negeri. 5 negeri yang masih terjejas banjir ialah Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Sarawak. Di Johor, seramai 32,128 orang daripada 9,065 keluarga kini ditempatkan di 242 PPS di semua 10 daerah. Di Pahang, 23 PPS di Rompin, Temerloh, Maran, Jerantut, Pekan dan Bera menempatkan 2,188 mangsa daripada 664 keluarga. Di Negeri Sembilan pula, seramai 938 mangsa daripada 272 keluarga ditempatkan di 9 PPS di Tampin dan Jempol. Manakala di Melaka, 4 PPS dibuka di Jasin dan Alur Gajah menempatkan 188 orang daripada 45 keluarga ketika ini. Di Sarawak, 14 mangsa daripada 5 keluarga kini ditempatkan di 1 PPS. Kerajaan Persekutuan akan menyalurkan bantuan segera banjir berjumlah RM50 juta kepada negeri Johor. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan berkenaan akan digunakan bagi membantu mangsa banjir serta keperluan-keperluan segera di negeri itu. Perdana Menteri berkata demikian ketika ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Universiti Putra Malaysia. Perdana Menteri turut memberitahu akan ke Johor bagi melawat mangsa banjir di sana dalam masa terdekat. Jelas beliau beberapa menteri turun ke Johor pada hari ini dan esok. Dalam pada itu kita nak teruskan perbincangan dalam segmen 100 Hari Kerajaan Perpaduan dan semestinya dalam segmen ini kita terus memberikan fokus selain pada perkembangan banjir tadi, iaitu kita nak memberikan fokus terhadap prestasi Kerajaan Perpaduan khusus sekali dalam usaha membina negara berkisarkan konsep Malaysia Madani seperti yang diutarakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini termasuk sebenarnya bagaimana usaha kerajaan dalam menyelesaikan isu-isu yang dapat mensejahterakan rakyat, dan prestasi ini sudah tentunya dinilai sendiri berdasarkan perspektif dan kaca mata rakyat. Dan pada jam ini dalam pelbagai perkara yang disentuh, kita juga ingin melihat di peringkat Borneo iaitu di Sabah dan Sarawak apa yang telah dikecapi dalam tempoh 100 hari Kerajaan Perpaduan. Untuk bercakap lebih lanjut, kita nak bersama dengan Dr. Arnold Puyo iaitu Timbalan Dekan yang juga pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak ini, Mas. Terima kasih Doktor kerana menyertai kita pada jam ini. Doktor, pertama sekali, kalau kita nak melihat dalam tempoh 100 hari selepas Perdana Menteri mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa sebenarnya 3 perkara yang mungkin Doktor rasakan amat signifikan dan juga menarik perhatian rakyat di kedua negeri itu Sabah dan Sarawak, Doktor? Ya, terima kasih. Selamat petang. Saya melihat ada 3 perkara yang dianggap sebagai agak signifikan. Yang pertama berkenaan dengan penurunan kuasa yang diberikan kepada pihak berkuasa di Sabah dan Sarawak adalah meluluskan projek di bawah RM50 juta. Jadi ini menunjukkan bahawa Perdana Menteri ataupun kerajaan persekutuan ini memahami masalah birokrasi yang seringkali menghambat pelaksanaan kuasa ataupun pelaksanaan projek di peringkat Sabah dan juga Sarawak. Dan oleh itu membenarkan pihak berkuasa di peringkat Sabah dan juga Sarawak untuk melaksanakan projek berdasarkan kepada keputusan, berdasarkan kepada perbincangan dan juga berdasarkan kepada berbicara pihak berkuasa di Sabah dan juga Sarawak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat bajet yang telah dibentangkan baru-baru ini, nampaknya Sabah dan juga Sarawak menerima bajet yang agak besar. Iaitu lebih kurang 12 bilion. 65 bilion diberikan kepada Sabah dan juga 56 bilion diberikan kepada Sarawak, menunjukkan bahawa kerajaan persekutuan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar ini melihat betapa pentingnya infrastruktur di Sabah dan Sarawak ini dibangunkan dan betapa pentingnya peruntukan yang lebih besar diberikan kepada Sabah dan juga Sarawak supaya
masyarakat di Sabah dan Sarawak dapat menikmati pembangunan seperti yang dikecapi oleh masyarakat di semenanjung Malaysia. Dan yang ketiga yang saya melihat agak signifikan adalah penambahan geran khas yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak. Kita tahu bahawa geran khas ini adalah hak yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan kalau kita lihat baru-baru ini telah diberikan 300 juta kepada Sabah dan juga 260 juta kepada Sarawak. Dan menunjukkan bahawa Perdana Menteri memahami tentang hak yang diberikan kepada Sabah dan Sarawak ini, walaupun sebenarnya apabila kita melihat formula masih lagi dibincangkan tentang berapa peruntukan yang seharusnya diberikan kepada Sarawak, tetapi sekurang-kurangnya kita memulakan sesuatu yang mana kita berpendapat bahawa kita perlu meningkatkan geran khas ini kepada Sabah dan juga Sarawak. Dan yang terakhir, kalau kita dapat melihat, terdapat juga peruntukan untuk membangunkan projek Pen Borneo Highway sebanyak ringgit Malaysia 20 bilion. Dan bagi saya ini agak signifikan. Inilah yang sebenarnya yang ditunggu-tunggu, yang diperlukan oleh Sabah dan Sarawak. Kita nak pergi juga kepada perkara asas selain daripada beberapa perkara yang disifatkan sebagai signifikan buat Sabah dan Sarawak sejak kerajaan perpaduan ini ditampilkan, dan kita melihat perkara pertama yang sebenarnya menarik perhatian rakyat adalah pengenalan barisan kabinetnya, yang mana kita lihat Sabah dan Sarawak diberi tempat untuk memegang jawatan kedua tertinggi negara, iaitu melalui timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Bukan itu saja, malah beberapa pemimpin dari Sabah dan Sarawak juga turut diberikan tempat memegang portfolio dalam kabinet, dan kita menyambut baik usaha ini kerana secara tidak langsung suara di peringkat Borneo itu akhirnya dapat didengari di peringkat persekutuan. Setakat ini secara amnya melihat kepada kuota kepimpinan yang diberikan, bagaimana prestasi kerajaan khusus sekali dalam memperjuangkan hak dan juga pembangunan Sabah Sarawak, seperti apa mungkin perkara yang berbeza dari segi kepimpinan Datuk Seri Anwar ini sendiri dalam menyantuni rakyat serta kerajaan negeri Sabah dan Sarawak. Bagaimana ia membuahkan hasil, bagaimana rakyat kedua negeri ini dirapatkan jurangnya bersama dengan rakyat di Semenanjung, Prof. Doktor. Ya, mungkin kita perlu memberikan masa dan juga peluang pada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar untuk membuktikan bahawa mereka benar-benar serius untuk membangunkan Sabah dan juga Sarawak. Tapi saya melihat terdapat beberapa tindakan ataupun progres yang agak baik di bawah pimpinan beliau, di mana perhatian diberikan untuk membangunkan infrastruktur di Sabah dan Sarawak berkenaan dengan pemilihan pemimpin Sabah dan juga Sarawak di dalam Kabinet Persekutuan. Bagi saya ini adalah sesuatu yang dialu-alukan kerana kita memerlukan pemimpin daripada Sabah dan Sarawak terlibat dalam pembuatan keputusan yang besar bagi negara, dan juga dalam memastikan bahawa pembangunan yang diperlukan di Sabah dan Sarawak itu dapat dibawa terus ke peringkat persekutuan. Apa yang saya nampak agak signifikan di sini adalah perhatian yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar tentang keperluan masyarakat di Sabah dan Sarawak apabila beliau pergi ke Sarawak, melawat Sarawak baru-baru ini, dan juga apabila beliau pergi ke Sabah. Beliau sebenarnya faham apa yang diperlukan, apa yang diinginkan oleh masyarakat di Sabah dan Sarawak, dan nampak beliau begitu bersungguh-sungguh, dan beliau menampakkan usaha untuk melaksanakan apa yang diperlukan oleh Sabah dan Sarawak. Dan pada masa yang sama bagi saya, beliau juga merupakan seorang pemimpin yang pragmatik. Pragmatik dalam arti kata beliau memberikan kuasa kepada pemimpin Sabah dan juga Sarawak, tapi at the same time beliau juga mengingatkan kepada pemimpin Sabah dan Sarawak supaya menggunakan kuasa ini dengan sebaik-baiknya bagi memastikan masyarakat di Sabah dan juga Sarawak akan mendapat manfaat. Dan saya ingat ini merupakan satu yang agak konsisten. Sebelum beliau menjadi Perdana Menteri pun, kalau tidak silap saya, beliau seringkali berkata bahawa empowerment devolution of power itu seharusnya diikuti dengan accountability, dengan kebertanggungjawaban yang perlu ditunjukkan oleh pemimpin Sabah dan Sarawak. Jadi ini adalah merupakan message yang bagi saya agak signifikan yang diberikan oleh Perdana Menteri.
Setakat ini sentimen dan juga persepsi rakyat Sabah dan Sarawak terhadap kepimpinan Perdana Menteri bagaimana, Doktor? Kalau kita dalam tinjauan kita sebelum ini, contohnya kita ada melakukan tinjauan di Tawau sebelum ini, rata-ratanya berpuas hati dengan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Mungkin itu dari segi lokaliti. Namun secara amnya bagaimana Doktor melihat kepada sentimen terhadap kepimpinan beliau sebagai Perdana Menteri? Kalau saya sendiri orang Sarawak dan saya melihat kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, sentimen yang dimahukan di Sarawak misalnya amat baik dengan kepimpinan dan juga pentadbiran itu memberikan fokus kepada pembangunan, membangunkan ekonomi dan juga memfokuskan kepada kebajikan rakyat. Kalau itu daripada saya sendirilah, secara mungkin tidak mewakili Sarawak secara keseluruhannya, tapi secara amnya buat kedua-dua negeri ini, adakah sentimennya cukup baik dengan ataupun cukup berpuas hati dengan kepimpinan beliau setakat ini, Doktor? Ya, kalau kita lihat sebelum beliau menjadi Perdana Menteri dan selepas beliau menjadi Perdana Menteri dan selepas beliau berusaha untuk melaksanakan beberapa program untuk Sabah dan Sarawak, memang kita dapat melihat terdapat dua pandangan yang besar yang berbeza di situ. Kalau sebelum ini, sebelum beliau menjadi Perdana Menteri, uh, kalau kita pergi ke bawah semasa pilihan raya, kempen-kempen yang kita dengar, ada yang mengatakan bahwa Datuk Seri Anwar ini merupakan seorang figura yang agak divisive seperti juga Tun Mahathir. Tapi kalau kita dapat melihat pada ketika ini, saya dapat melihat persepsi itu sudah berbeza. Bukan lagi melihat Datuk Seri Anwar sebagai seorang yang divisive, tapi merupakan seorang yang memahami keperluan masyarakat di Sabah dan Sarawak. Dan memanglah kita memerlukan survei yang baik untuk mengumpul maklumat-maklumat, persepsi-persepsi daripada masyarakat, tetapi sekurang-kurangnya daripada percakapan orang, daripada apa yang diperkatakan oleh orang di media sosial, respon-respon yang diberikan oleh orang, oleh masyarakat, kita dapat melihat bahawa secara umum nampak bahawa persepsi negatif dahulu itu menjadi agak positif pada ketika ini, kerana beliau dapat melihat masalah yang dihadapi oleh Sabah dan Sarawak daripada kacamata seorang Perdana Menteri, dan beliau nampak bersungguh-sungguh berusaha untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh masyarakat di peringkat bawah. Okey, itu antara beberapa perkara yang disentuh oleh Dr. Anwar Puyo, itu Timbalan Dekan Pensyarakanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak INIMAS, selain pada berkenaan dengan persepsi dan bagaimana apa perkara signifikan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita juga lepas ni kita nak sentuh berkenaan dengan cabaran kerajaan perpaduan ini dan juga berkenaan dengan satu perkara yang cukup dekat dengan rakyat Sarawak dan juga Sabah itu sendiri, itu berkenaan dengan perjanjian MA63, bagaimana usaha kerajaan dalam menamatkan keperluan ataupun perjuangan ini, usaha dalam menamatkan memberi semula hak-hak yang memang kita tahu pada dasarnya milik kedua-dua negeri ini. Tu kita nak teruskan selepas ini, tapi kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali semula kepada anda selepas ini. Bertemu semula dalam segmen 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Kita masih lagi nak meneruskan perbincangan bersama Dr. Arnold Puyo, iaitu Timbalan Dekan Pensyarakanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UNIMAS, yang tadi menyentuh berkenaan dengan beberapa perkara yang signifikan, antaranya kepada Sabah dan Sarawak itu berkenaan dengan belanjawan disifatkan besar. Selain itu penambahan geran khas peruntukan PEN Borneo Highway yang diberikan kepada kedua-dua negeri yang dilihat amat penting dalam membangunkan ekonomi dan sekaligus merapatkan jurang antara Borneo dan juga Semenanjung itu sendiri. Tapi kita juga nak meneruskan perbincangan berkenaan dengan satu perkara, itu MA63. Kerajaan kita tahu mengamalkan pendekatan terbuka
mereka mengamalkan keterbukaan khusus sekali yang menyentuh berkenaan dengan perjuangan MA63 hak buat Sabah dan Sarawak. Meskipun secara luasnya hak ini kita lihat beri manfaat dan juga kelebihan besar kepada dua negeri ini. Bagaimanapun kita juga nak melihat bagaimana sebenarnya kerajaan dapat membawa hal ini, iaitu isu MA63 ini menjadi satu perjuangan yang diterapkan untuk Malaysia secara keseluruhannya. Bukan sahaja perjuangan buat Sabah dan Sarawak, tapi secara amnya ini merupakan perjuangan yang memberi manfaat kepada pembangunan negara itu sendiri, Doktor. Ya, kalau kita lihat apa yang telah diusahakan sebelum ini, penurunan kuasa kepada Sabah dan Sarawak, pemberian geran khas, penambahan peruntukan kewangan dan sebagainya, ini merupakan dalam lingkungan MSCC3 yang diusahakan oleh Perdana Menteri, yang diusahakan oleh pemimpin Sabah dan Sarawak untuk dilaksanakan. Cuma mungkin ada beberapa perkara yang memerlukan sedikit masa, karena kalau kita lihat di Sabah dan Sarawak masih ada lagi yang menginginkan supaya pemilikan terhadap gas dan juga minyak, ownership towards oil and gas itu diberikan kepada Sabah dan Sarawak, walaupun control in terms of regulation, in terms of kawal selia telah diberikan kepada Sabah dan Sarawak, tetapi ada juga pihak yang mengatakan bahawa mungkin ini adalah masanya bagi Sabah dan Sarawak diberikan hak milik sepenuhnya atas minyak dan juga gas. Ada juga yang ingin supaya untuk melihat kenaikan royalti minyak daripada 5% kepada 20%, dan juga aspek-aspek administratif lain yang memerlukan sedikit masa untuk dilaksanakan. Tapi walau bagaimanapun kita dapat melihat terdapat beberapa progres yang baik daripada pemerintahan Datuk Seri Najib dahulu, kemudian PM Ismail Sabri, kemudian sekarang ini Datuk Seri Anwar. Kita dapat melihat beberapa program-program, beberapa pelaksanaan yang agak signifikan dari segi pelaksanaan MSCC. Kita berharap agar pelaksanaan ini, usaha ini berterusan di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar. Ya, sebenarnya momentum yang kita lihat daripada usaha untuk memulangkan hak menerusi MA63 ini sebenarnya momentumnya sangat baik dan juga sangat besar. Seperti yang kita tahu tadi, doktor menyebut berkenaan dengan autonomi, itu berkenaan dengan pemberian gas, iaitu kawal selia gas, minyak buat Sabah dan Sarawak, dan pemberian khas di bawah perkara 112 di Perlembagaan Persekutuan juga dapat dilihat lunas selepas kepimpinan Kerajaan Perpaduan ini. Tapi kalau dalam MA63 itu sendiri, walaupun banyak hak-hak yang digariskan, dalam kepelbagaian hak yang disenaraikan itu, apa yang doktor rasakan perlu diberikan perhatian dan perlu diselesaikan segera? Ya, bagi saya sudah menyatakan ini sebelum ini. Bagi saya yang perlu juga dilihat adalah dari segi pertindihan kuasa di antara pihak berkuasa tempatan negeri dengan pihak berkuasa persekutuan. Kita perlu melihat di mana ada pertindihan kuasa dan di mana kita boleh memberikan kuasa sepenuhnya kepada pihak negeri. Kalau kita lihat dalam sektor-sektor pelancongan, dalam sektor kesihatan, dan juga dalam sektor pendidikan, terdapat beberapa pertindihan kuasa, terdapat beberapa masalah yang wujud daripada segi pelaksanaan. Jadi ini perlu dilihat, dan kita juga perlu melihat terdapat beberapa agensi kerajaan yang mana kuasa persekutuan agak terlalu besar dan yang boleh dikurangkan dan juga boleh diberikan kepada pihak berkuasa negeri. Dan kalau kita lihat perkara ini perlu sedikit masa dan perlu the details. Jadi kita perlu lihat kepada the details, kita perlu melihat kepada dari segi pelaksanaan kuasa, dari segi administrative regulation, dari segi undang-undang dan sebagainya. Jadi ini perlu dilihat di antara pihak berkuasa negeri dan juga pihak berkuasa persekutuan bagi memastikan pelaksanaan kuasa itu lancar, pelaksanaan polisi itu lancar di peringkat negeri. Dan ini perlu diberikan perhatian. Dan saya percaya ini akan dibuat dan mungkin memerlukan sedikit masa untuk dilaksanakan. Jadi dari segi kuasa itu perlu dipalusi, mungkin itu kita sentuh berkenaan dengan MA63, tapi kita nak juga pergi ke konteks lain, iaitu berkenaan dengan cabaran politik
antara kedua-dua negeri itu. Kita tahu cabaran kerajaan perpaduan dalam menangani isu parti tempatan dan hal berkaitan politik di Sabah khususnya. Kita tahu di Sabah politiknya agak sebelum ini kita tahu tidak berapa stabil itu dengan percanggahan beberapa parti politik, dan dari segi sokongannya di situ agak bercelaru. Namun akhirnya Datuk Seri Haji Jinur dinyatakan kepimpinan dan juga kepercayaannya untuk memegang jawatan sebagai Ketua Menteri di negeri itu. Apa cabaran utama kerajaan perpaduan dalam menangani isu parti tempatan? Mungkin kita ambil daripada isu di Sabah itu sendiri. Di Sarawak mungkin untuk masa akan datang kita tidak tahu macam mana, tapi apa yang menjadi cabaran mereka? Ya, saya dapat melihat satu trend dalam konteks perubahan politik di Malaysia, di mana kita dapat melihat sejak tahun 2008, 2013, 2018 kita dapat melihat kerajaan persekutuan tidak lagi tidak lagi kuat seperti sebelumnya. Jadi kalau kita tengok dari segi kepimpinan, dari segi corak kepimpinan, kerajaan persekutuan memberikan autonomi, memberikan kebebasan kepada pemimpin-pemimpin negeri untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik politik yang berlaku di peringkat negeri. Ini yang dapat kita lihat di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar. Beliau membiarkan pemimpin-pemimpin di peringkat negeri untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di peringkat negeri. Mungkin tidak ada masalah dari aspek politik di Sarawak, tapi kita dapat melihat di Sabah ini, Sabah is started to pick up, to try to stabilize its politics melalui gagasan rakyat, melalui GRS, walaupun masih agak terlalu awal untuk kita katakan bahawa politik Sabah itu akan stabil seperti di Sarawak di bawah kepimpinan GRS, karena interparty relation di Sabah ini masih agak shaky. Masih belum begitu kuat seperti apa yang kita dapat lihat di Sarawak. Dan bila-bila masa saja saya pasti akan ada opportunis yang mencari peluang untuk berpindah ke parti lain. Ini sudah agak biasa berlaku di Sabah. Dan kalau kita bercakap tentang cabaran kerajaan perpaduan, bagi saya Perdana Menteri telah memulakan telah menyatakan mesej yang agak jelas tentang good governance. Dan saya setuju bahawa ini perlu ditekankan, kerana kalau kita ada sistem yang baik, ada good governance, ada pemimpin yang baik, maka kita boleh mengangkat negara kita sebagai sebuah negara yang progresif dan maju. Jadi ini cabaran di peringkat Sabah contohnya. Bagaimana mesej ini boleh dilaksanakan, diinstitusikan oleh pemimpin-pemimpin negeri. Kalau kita lihat di Sabah, saudara Nicholas pun selalu terbaca kan, masalah banjir, masalah jalan berlubang, masalah kekurangan air. Jadi ini seringkali kita dengar. Jadi bagaimanakah pemimpin-pemimpin Sabah di bawah JRS ini dapat menginstitusikan message good governance kerajaan perpaduan, message good governance Perdana Menteri itu dalam pentadbiran di Sabah. Jadi ini yang perlu dilihat. Jadi pemimpin di Sabah ini di bawah JRS perlu lebih peka, perlu lebih cepat bertindak, dan perlu lebih efisien. Dan kerajaan di peringkat persekutuan pun saya pasti akan monitor, akan melihat prestasi kerajaan pimpinan Ketua Menteri Haji Ji. Setakat ini kalau kita bercakap berkenaan dengan penglibatan ataupun kerjasama daripada parti-parti komponen di kedua-dua negeri, di Sarawak ada GPS, di Sabah ada JRS, bagaimana penglibatan kedua parti komponen ini sebagai parti yang juga komponen di peringkat persekutuan ini setakat ini, dan bagaimana penerimaannya dalam konteks politik negeri itu sendiri, Doktor? Ya, ini berkaitan dengan apa yang saya telah katakan tadi. Kerana kerajaan ini, tren politik Malaysia adalah kerajaan persekutuan tidak lagi sekuat dahulu, dan kerajaan persekutuan ini memberikan ruang dan peluang kepada pemimpin-pemimpin politik negeri untuk menguruskan rumah masing-masing. Jadi selagi pemimpin persekutuan tidak mencampuri urusan politik di peringkat negeri, maka saya percaya pemimpin di peringkat negeri akan menyokong mana-mana entiti yang berkuasa di peringkat persekutuan. Ini saya melihat satu tren yang wujud pada ketika ini. Tren ini dimulakan bukan baru sebenarnya. Ini bermula semasa contohnya Sarawak dipimpin oleh
Tan Mahmud sebagai Ketua Menteri dan diteruskan oleh Adan Satin dan sekarang ini oleh Abang Jo, kepimpinan pragmatik yang menyokong mana-mana entiti yang berkuasa di tingkat persekutuan dan dengan harapan bahwa entiti di peringkat persekutuan itu membenarkan pemimpin lokal untuk menguruskan hal ehwal politik di peringkat lokal. Dan saya melihat di Sabah juga ingin mengikut tren yang seperti mana yang ditunjukkan oleh pemimpin GPS. Oleh sebab itu mereka mengeluarkan bersatu daripada JRS dan sekarang ini ditubuhkan pula Gagasan Rakyat sebagai salah satu komponen parti dalam JRS. Mereka ingin menguatkan JRS sebagai satu entiti lokal supaya mereka boleh bergerak secara independen dan menyokong mana-mana entiti di peringkat persekutuan. Mungkin di Sarawak ia agak straightforward, tapi di Sarawak, di Sabah ini tidak straightforward seperti di Sarawak karena kalau kita lihat masih ada masalah yang belum selesai berhubung dengan interparty relationship walaupun terdapat usaha di peringkat Barisan Nasional yang melihat bahawa mereka ingin merapatkan semula hubungan dengan JRS supaya terdapat satu hubungan yang baik di antara parti-parti di Sabah. Jadi kita lihat sama ada usaha ini akan berjaya. Baik, itu dia tadi antara reaksi ataupun beberapa cadangan bernas yang diutarakan oleh Dr. Arnold Puyo, itu Timbalan Dekan Pencerakanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, yang mana beberapa perkara penting yang turut dinyatakan bagaimana kerajaan perpaduan kini apa yang telah dikecapinya dalam tempoh 100 hari pentadbiran. Antara isu yang disentuh adalah berkenaan dengan MA63 yang kita tahu dekat dengan rakyat Sabah dan Sarawak. Selain itu juga berkenaan dengan politik di negeri di Sabah dan Sarawak itu sendiri dan apa perkara penting dan juga signifikan buat rakyat di kedua-dua negeri yang juga persepsi mereka terhadap kepimpinan kerajaan perpaduan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Arnold Puyo. Semestinya kalau kita ada perbincangan berkaitan, kita akan terus bersama dengan Dr. Arnold Puyo. Terima kasih Dr. Arnold. Tapi sekira itu sahaja masa yang kita ada dalam segmen 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Saya Niki Senyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.